Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua anak-anak yang dikasihi sekalian. Okey, untuk hari ini cikgu akan membincangkan subtopik di dalam bab 1 keseimbangan redoks iaitu 1.5 pengekstrakan logam daripada bijinya. Okey, jom kita tengok apa yang awak akan dapat di akhir pembelajaran ini. Yang pertama ialah awak mesti dapat menjelaskan pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses elektrolisis. Dan yang kedua, awak boleh menjelaskan pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses penurunan oleh karbon. Okey, jom kita berkenalan dulu sedikit tentang pengekstrakan logam. Okey, kamu semua pernah dengar tak tentang biji ataupun mineral? Okey, kedua-dua ini ialah logam yang wujud sebagai sebatian ataupun bercampur dengan bahan lain seperti batu dan tanah. Okey, contohnya logam oksida, logam sulfida dan juga logam karbonat. And apa itu pengekstrakan logam? Okey, proses pengekstrakan logam ialah kita hendak mendapatkan logam tulen daripada bijinya. Okey, logam tersebut tadi bercampur dengan bahan lain. So, kita nak dapatkan yang tulen, jadi kita kena jalankan proses pengekstrakan logam. Okey, so untuk pengekstrakan logam daripada bijinya ni, dia ada 3 cara. Okey, yang pertama menggunakan kaedah elektrolisis. Okey, ini kita gunakan sekiranya logam tersebut lebih reaktif daripada karbon. Okey, ini kita rujuk kepada okey, ini kita rujuk, kita refer siri kereaktifan logam. Kedudukan dalam siri kereaktifan logam. Bermaksud, logam yang berada di atas karbon dalam siri kereaktifan logam ialah logam yang lebih reaktif, maka perlu menjalankan kaedah elektrolisis. Okey, ini yang pertama lah. Okey, kaedah yang kedua, okey, penurunan oleh karbon sekiranya logam tersebut kurang reaktif daripada karbon. Bermaksud, dalam siri kereaktifan, kedudukan logam tersebut berada di bawah karbon. Okey, tak apa, nanti cikgu akan tunjukkanlah. Dan yang ketiga ialah kaedah penurunan oleh logam reaktif. Okey, ini ialah logam yang lebih reaktif menurunkan logam oksida yang kurang reaktif. Maksudnya, dalam siri kereaktifan tu, logam yang berada di atas dapat menurunkan logam yang berada lebih rendah. Okey, logam yang berada lebih rendah daripada oksidanya. Okey, cikgu tunjukkan sedikit contoh. Contohnya, okey, antara magnesium dengan zinc oksida. Okey, dalam siri kereaktifan, magnesium berada lebih tinggi daripada zinc. Maka magnesium dapat menurunkan zinc daripada magnesium oksida. Okey, syaratnya logam yang pertama ni kedudukannya mesti lagi tinggi dalam siri kereaktifan. Okey, so dia akan jadi apa? Okey, so akan menghasilkan magnesium oksida dan zinc. Okey, logam yang lebih reaktif menurunkan. Jadi, zinc diturunkan. Kerana kalau kita tengok kat sini, dia kehilangan oksigen. Okey, awak kena ingatlah keempat-empat definisi pengoksidaan dan penurunan. Okey. Baiklah, ini adalah antara logam dan biji yang ditemui secara semula jadi. Okey. Yang pertama emas. Okey, emas dia ditemui dalam bentuk unsur. Okey, emas ditemui dalam bentuk unsur kerana dia ialah logam yang tidak reaktif. Okey. Kedua, biji besi ataupun disebut sebagai hematit. Okay, dan yang ketiga, biji aluminium ataupun
boksit. Inilah siri kereaktifan logam yang cikgu sebutkan tadi. Okey, kalau kita tengok dia dalam bentuk susunan. Okey. Bermula daripada kalium sampailah ke Au tu, aurum. Okey, emas. Okey. Kita tengok dekat sini. Okey, daripada bawah sampai ke atas, logam tersebut semakin reaktif. Okey, semakin reaktif tu maksudnya dia bertindak balas dengan siapa? Dia bertindak balas dengan apa? Okey, kereaktifan ini disusun berdasarkan tindak balas logam tersebut dengan oksigen. Okey, maksudnya daripada bawah ke atas, kereaktifan logam bertambah apabila bertindak balas dengan oksigen. Dan ini dapat ditunjukkan dengan kecerahan nyalaan. Okay. Alright. So, kita tengok. Dekat siri kereaktifan ini, dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, logam yang sangat reaktif. Kalium, natrium, magnesium dan aluminium. Okey, sebenarnya dekat sini ada lagi satu logam yang jangan kita lupakan, iaitu kalsium. Okey, kalsium lagi satu. Okey, so untuk logam-logam ini, cara yang terbaik untuk mengekstrak adalah secara elektrolisis. Macam cikgu sebutkan sebelum tadi. Apakah ciri-ciri logam yang perlu menjalani elektrolisis? Jika kita nak ekstrak dia daripada biji, syaratnya mesti berada di atas karbon ataupun mesti lebih reaktif daripada karbon. So, dia valid untuk kaedah elektrolisis. Okey, jelas tu? Alright, kemudian yang kedua, logam sederhana aktif. Dia bukan tak aktif, dia reaktif tapi kurang. Okey, zinc, ferrum, stannum dan juga plumber. Okey, cara terbaik untuk mengekstrak logam daripada bijinya adalah penurunan oleh karbon. Kan? Kalau logam-logam tersebut berada lebih rendah ataupun kurang reaktif pada karbon, okey, kita akan menjalankan kaedah penurunan oleh karbon. Maksudnya karbon akan turunkan logam tersebut daripada oksidanya. Okey. Yang ketiga, logam kurang reaktif seperti kuprum dan mercury, Cu, kuprum, Hg, mercury. Okey, kaedah yang digunakan adalah logam diekstrak daripada biji secara pemanasan langsung di udara. Okey, yang kita nak highlight hari ni adalah yang pertama dan kedua tu dulu. Okey, manakala logam tidak reaktif, dia wujud dalam bentuk unsur. Contohnya tadi emas. Okey, so untuk kaedah yang pertama, elektrolisis. So, ingat balik. Apa ciri-ciri logam yang perlu menjalankan kaedah elektrolisis? Kalau kita nak ekstrak dia daripada biji. Logam tersebut mesti lebih reaktif daripada karbon dalam siri kereaktifan. Okey, kita tengok kaedah yang pertama. Okey, kaedah elektrolisis tadi. So, ingat balik. Okey, apa ciri-ciri logam yang mesti menggunakan kaedah elektrolisis? Okey, logam tersebut mesti lebih tinggi daripada karbon dalam siri kereaktifan ataupun mesti lebih reaktif daripada karbon dalam siri kereaktifan. Barulah kita boleh guna kaedah yang pertama. Okey, so awak kena ingat 3 benda. Okey, ini adalah konsep asas. Dua dulu. Okey, ni konsep asas dalam elektrolisis. Kalau awak ingat sebelum ni awak belajar tentang elektrolisis terbahagi kepada dua, iaitu elektrolisis leburan. Betul? Elektrolisis sebatian leburan dan elektrolisis larutan aqueous. So, yang kita nak apply ini adalah elektrolisis sebatian leburan. Okey, sebab yang kita nak ekstrak ini di dalam bentuk pepejal. Okey, yang pertama syaratnya mesti ada elektrolit. Okey, dan yang kedua mesti ada elektrod. Okey, mungkin tu adalah
tambahan. Okey, sebab dalam pengekstrakan sesetengah logam ni, kita memerlukan mangkin. Okey, yang pertama syarat dia mesti ada elektrolit. Kalau kita tengok dalam siri kereaktifan, siri kereaktifan, kita ada elektrolit. Sebatian leburan kan. Kita ada yang pertama, kita ada kalium oksida. Dan elektrod, kita akan gunakan elektrod karbon, iaitu elektrod lengai. Dan elektrod karbon ni akan menjadi elektrod anode dan juga kathod lah. Kedua-duanya mesti elektrod karbon. So mangkin yang terlibat, contoh jika kita ingin ekstrak aluminium daripada aluminium oksida, kita akan menggunakan mangkin kriolit. So kita pergi kepada pengekstrakan aluminium daripada bijihnya ataupun boksit atau nama lainnya aluminium oksida. Dia melalui kaedah elektrolisis kan, kerana aluminium lebih reaktif daripada karbon dalam siri kereaktifan. Ini adalah gambar rajah dia. Gambar rajah mungkin tak sama seperti yang belajar sebelum ni, tapi masih mengaplikasikan konsep yang sama. Yang pertama tadi cikgu cakap elektrolit. So elektrolit yang kita gunakan ialah aluminium oksida ataupun boksit. So ini adalah elektrolit kita. Leburan aluminium oksida. Yang dicampurkan dengan kriolit. Na3Al-F6 ini ialah kriolit. Kriolit ni dia berfungsi sebagai mangkin, di mana ia merendahkan takat lebur aluminium oksida. Kerana takat lebur aluminium oksida ini terlalu tinggi. Itu adalah yang pertama, elektrolit. Kemudian yang kedua ialah elektrod. Dalam gambar rajah ini kita tahu ada anode dan kathod. Awak tengok anode karbon adalah elektrod yang disambung kepada terminal positif. Ni. Elektrod yang disambung kepada terminal positif ialah anode. Ion apa yang tertarik kepada anode? Anion. Ataupun ion yang bercas negatif. Dan kathod pula, kalau awak tengok dalam gambar rajah ni, di lapisan paling luar ialah lapisan keluli. Dan di dalamnya ada lagi satu lapisan. Ini adalah lapisan kathod. Lapisan kathod karbon disambungkan kepada terminal negatif. Ion yang tertarik ke kathod ialah cation. Cation ialah ion yang bercas positif. Jadi dalam leburan aluminium oksida tu awak kena tahu apakah ion-ion yang hadir. Jom kita tengok. Aluminium oksida. Di dalam aluminium oksida terdapat ion aluminium dan juga ion oksida. Maka ion aluminium ini akan tertarik ke mana? Ion aluminium ni adalah ion yang bercas positif, maka dia akan tertarik ke kathod. Manakala ion oksida, ion yang bercas negatif akan tertarik ke anode. Jadi apa yang berlaku di anode dan kathod? Jom kita tengok. Di kathod, kita nak tulis persamaan setengah dia. Tak kisahlah kathod dulu ke anode dulu ke. Yang penting awak kena tahu ke mana perginya ion-ion tersebut. So ini adalah elektrolisis leburan kan. Maka dia hanya melibatkan 2 ion sahaja. Kalau elektrolisis larutan aqueous baru ada 4. Ni revision.
Alright, so di cathode, okay, ion aluminium tertarik. Betul. Ion aluminium tertarik. Okay. Dan di anode, okay, ion oksida tertarik. Okay, apa yang berlaku kepada ion aluminium di cathode? Kita nak ekstrak aluminium ni daripada aluminium oksida. Okay, maksudnya ion aluminium ini akan menjadi aluminium. Okay, ion aluminium akan menghasilkan aluminium dengan menerima 3 elektron. Okay, ion aluminium menghasilkan aluminium dengan menerima 3 elektron. Okay, so dari definisi pengoksidaan dan penurunan, okay, kita tengok dia terima elektron, maka di sini berlaku proses penurunan. Ataupun nak tengok dari segi perubahan nombor pengoksidaan pun boleh. Okay, aluminium ion, nombor pengoksidaannya positif 3. Bila dia jadi aluminium, nombor pengoksidaannya menjadi kosong. Maka nombor pengoksidaan berkurang juga proses penurunan. Okay, jelas ya? Kemudian di cathode pula, okay, ion oksida, okay, ion oksida dia akan menjadi oksigen. Okay, macam mana kita nak selesaikan setengah persamaan ini? Okay, kita tengok dulu bilangan atom oksigen di sebelah kiri dan kanan. Di sebelah kiri kita hanya ada 1 atom oksigen, tetapi di sebelah kanan kita ada 2. Okay, so kita kena seimbangkan dulu bilangan oksigen. Kita tambahkan 2. Okay, kemudian di mana kita ingin letakkan elektron? Okay, di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan? Kita mesti letakkan elektron di sebelah kanan lah, sebab kita nak balancekan nombor pengoksidaan sebelah kiri dan kanan. Okay, berapa banyak elektron yang kita nak kena letak? 2 darab 2. Kita kena letak 4 elektron. Okey. So, berdasarkan definisi pengoksidaan dan penurunan, cuba awak perhatikan. Okey, untuk tindak balas di anode, melepaskan elektron, bermaksud ini adalah proses pengoksidaan. Apa tu? Ataupun kalau kita nak tengok dari segi perubahan nombor pengoksidaan pun boleh. Awak kena kira lah. Okay, kalau nombor pengoksidaan dia bertambah, maksudnya itu adalah proses pengoksidaan. Okey, so sekarang ni apa pemerhatian yang awak akan nampak? Okey, daripada yang pertama ni, okay, aluminium ion, okay, menghasilkan aluminium. Ini adalah logam. Okey, so pemerhatian yang kita dapat tengok di cathode ialah, okey, pepejal, kelabu terbentuk. Ini merujuk kepada aluminium, okey, logam aluminium. Okey, di lapisan cathode ni, okey, aluminium akan terhasil. Okay, dan berada di bahagian bawah lah kerana ketumpatannya lebih tinggi. Jadi dia akan terenak di dasar. Okay, maka kita akan dapat leburan aluminium. Alright. Dan apa yang kita dapat perhatikan di anode? Okay, hasilnya gas oksigen. Maka pemerhatiannya ialah gelembung gas tak berwarna terbentuk. Okay, alright. Okay, jadi macam mana kita nak tuliskan dia punya persamaan ion?
Okey, daripada persamaan setengah untuk anode dan kathod. Okey, untuk menulis persamaan ion, okey, perkara pertama yang awak kena buat ialah kita mesti samakan bilangan elektron. Okey, kita mesti samakan bilangan elektron. Untuk tindak balas di kathod ada 3 elektron, manakala tindak balas di anode ada 4. Okey, so kita jadikan dia 12 elektron. Maka untuk persamaan di kathod ini kita akan darabkan setiap bahan dan hasil dengan 4 lah. Okey, darab 4. Jadi dia akan jadi 4 Al3 positif. Okey. Tambah 12 elektron dan 4 Al. Dan di anode, kita darabkan dengan 3. Okey. So dia akan jadi 6 3 dan 12. Okey, bila kita dah samakan elektron, baru kita boleh hapuskan elektron. Apa yang tinggal, kita salin sahaja. Okey, so persamaan ion dia akan jadi 4Al3 positif. Okey, salin untuk bahan dulu. Tambah 6O2 negatif. Menghasilkan 4Al dan 3O2. Okey, so ini ialah persamaan ion. Okey, habis untuk kaedah yang pertama, kaedah elektrolisis untuk logam yang lebih reaktif daripada karbon.